Okey. Assalamualaikum kepada semua yang berada di luar. Salam Jumaat penuh barakah. Salam hari Jumaat ini dan selamat datang ke siaran langsung sesi dialog bersama dengan Ailit pada hari ini. Hari ini kita menampilkan panel-panel yang cukup hebat untuk kita membincangkan bersempena kempen kesedaran kesihatan mental yang bertajuk pada kita hari ini mencipta bahagia versus mencari bahagia. Tapi sebelum tu saya minta orang-orang yang sedang melihat sekarang ni minta tolong share dan juga like dan juga share seberapa banyak, bagi tahu kawan-kawan tentang siaran langsung ini, dan pastinya siaran langsung ini memberikan informasi yang baik untuk kita terutamanya di zaman pandemik pada zaman sekarang ini. Baik, sebelum itu saya nak bacakan berkenaan dengan isu kita yang kita nak pertengahkan bersama dengan ahli panel ini, isu berkenaan dengan kesihatan mental ini. Dia dah banyak dah, Ailit dah banyak dah membawakan panel-panel membincangkan isu ini. Kita bawakan sekali lagi untuk kita sama-sama orang kata perkasakan lagi maklumat ini untuk kebaikan kita bersama. Baik, isu kesihatan mental dia adalah merupakan stigma atau tabu untuk dibincangkan. Mungkin ada setengah orang menganggap ialah merupakan satu benda yang mengada-ngada, lemah apabila menyuarakan perkara-perkara yang berkaitan dengan isu kesihatan mental. Okay, kalau saya ambil petikan berita harian, PDRM merekodkan 630, ini isu yang membawa kepada sesuatu yang lebih kritikal. Merekodkan 631 kes pada tahun 2020. Ini kes bunuh diri, 468 kes Januari hingga Mei 2021 kes bunuh diri. Dan pada tahun 2019, 609 kes bunuh diri. Dan pada tahun 2020 hingga 21, Mei 2021, 465 cubaan bunuh diri. Jadi kalau kita tengok kat sini, purata 2 kes setiap hari kes bunuh diri. 3 punca utama yang dikenal pasti: masalah keluarga, tekanan perasaan, kewangan, dan ada lagi punca-punca lain yang akan kita bincangkan bersama dengan ahli panel ini. Dan kalau kita tengok 75.1% gantung diri, 13.6% terjun bangunan, 5.7% minum racun. Jadi ini adalah merupakan sesuatu yang sungguh serius. Jadi Ailit mengambil langkah untuk membincangkan isu ini secara terbuka supaya kita dapat maklumat ni dan kita dapat mengatasinya. Tapi sebelum kita bincangkan benda ni, saya nak memperkenalkan 2 orang panel yang kita bawakan, cukup istimewa, mempunyai kepakaran dan juga pengalaman yang cukup hebat. Panel kita yang pertama adalah merupakan Dr. Muhammad Maliki Muhammad Rafi'i. Apa khabar, Doktor? Khabar baik, Alhamdulillah. Ini panel kita yang pertama yang berasal daripada Johor, seorang bangsa Johor. Kalau kita tengok education background dia ni, bermulanya pendidikan tertinggi lah. Kalau kita tengok Bachelor of Art, Major in Geography, Political Science, kemudian melanjutkan ke peringkat sarjana pada tahun 2008, Counselling and Guidance di University Science Malaysia. Jadi dia memang orang kata pakarlah dalam bidang ni. Jadi dia melanjutkan, bukan terhenti di situ, dia melanjutkan dalam bidang sarjana falsafah pula dalam bidang Guidance and Counsellors di University Science Malaysia. Jadi bukan calang-calang orang, cukup pengalaman. Kalau kita tengok, kalau nak bacakan biodata dia habis 1 jam. Kalau kita tengok penglibatan secara NGO, penglibatan penulisan artikel dan sebagainya, jadi banyaklah. Doktor memang layaklah untuk menjadi salah seorang panel kita pada hari ini. Jadi kita tengok panel kita yang kedua. Tidak orang kata tak kurang juga. Puan Azrina. Apa khabar Puan Azrina? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah sihat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok pada gaya Puan Azrina ini,
tidak seperti yang sebelumnya. Yang nak tahu yang sebelumnya kena tunggu. Kita nak ni. Ini bukan saja kita bawakan Puan Azrina ni. Kalau kita tengokkan Puan Azrina ni sama juga hebatnya menerima pendidikan di Universiti Putra Malaysia dalam bidang Cells and Molecular Biology. Mungkin ada yang tertanya-tanya apa kena mengena dengan topik kita kesihatan mental dengan molecular biology. Topik kepakaran, kita bawakan kepakaran, yang penting juga pengalaman yang akan beliau kongsikan. Nak tahu apa benda, jadi minta tolong share, tolong bagi tahu juga pada rakan-rakan yang lain. Tapi sebelum kita memulakan sesi kita pada hari ini, saya ingin menjemput Ketua Pengarah Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan ILID yang berusaha Tuan Haji Muhammad Haswandi bin Haji Ahmad untuk memberikan sedikit kata-kata aluan. Dipersilakan Tuan Haji. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera demi Malaysia. Yang juga dalam pada hari Jumaat yang mulia ini, salam Sayyidul Ayyam buat semua ahli panel dan juga kita punya moderator hebat kita, saudara Noi ni. Dia sebenarnya ni kawan lama saya ni daripada zaman belajar. Ramai lagi geng-geng set-set kita ni kan, saudara Noi ni. Untuk makluman, Dr. Maliki, dah terkenal pula Dr. Maliki ni. Ni pun abang saya juga ni, Dr. Maliki ni. Dr. Maliki, Noi ni masa zaman belajar ni membeli ulas sawa ni dulu tau. Oh, ingat lagi kan? Ingat, tidur pun dengan ulas sawa. Tapi tak apa, dia tidur dengan ulas sawa tak apa. Apa tu? Noi, apa khabar, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Tuan apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Lama juga kita tak bersua muka kan. Last yang dulu tu lah, yang masa kita buat public speaking, yang Tuan buat public speaking. Betul. Public speaking kita dekat Bangi kita ada buat. Ya, betul. Terima kasih sudi menjadi moderator kita dan juga dalam program kita di ILID. Orang hebat ni dan harap-harap boleh banyaklah bersama dengan kita dalam program-program susulan kita selepas ni ya. Noi akan boleh membantu kita di ILID ni, insya-Allah. Yang saya hormati, lagi saya kasihi panel-panel jemputan yang hebat pada hari ini. Dr. Haji Muhammad Maliki, kekanda saya, orang kuat KBS juga sebenarnya kan. Yang pakai topi ni saya tahu dah, rambut dah panjang sangat. Tak dapat nak gunting rambut. Jadi itu yang ada cover dengan topi tu. Doktor, apa khabar Doktor, sehat? Baik Ji, terima kasih banyak jemput saya ni. Saya dah wawarkan kat sahabat-sahabat kita. Saya tersilap tajuk lah. Bukan patut mencari bahagia ni kan. Mencipta bahagia dan versus mencari bahagia. Saya tulis menambah bahagia pula. Lain maksud menambah bahagia tu. Hari-hari Jumaat ni menambah ni kena tengok 2-3 kali. Kita teks tersilap menambah bahagia, nak cepat nak maklumkan kat sahabat-sahabat ni tertulis menambah bahagia pula. Ada sahabat kata mencari bahagia tu. Mencari bahagia tambahan ke apa tu? Jangan. Apa tu? Puan Azrina, apa khabar Puan Azrina? Ceria hari ini? Ya, alhamdulillah. Dengan senyuman, lirik senyuman yang gitu ceria. Terima kasih dapat sudi bersama dengan kita. Saya difahamkan Puan Azrina adalah senior product specialist ya. Yang juga ahli panel yang kita hadir. Puan Azrina asal kampung mana Puan Azrina? Asal Kuala Lumpur. Oh, memang asal orang Kuala Lumpur lah. Memang orang Kuala Lumpur. Ni mesti nak cakap Azrina orang mana? tak dapat nak teka ni. Agak-agak orang kata orang Penang ke apa ni sebenarnya. Kan orang selalu tengok lirikan manis tu, orang mesti ingat orang Penang. Tak, saya orang Kuala Lumpur. Mak saya orang anak watan Kuala Lumpur, bapa saya orang Melaka. Melaka macam biasa lah kan. Melaka sekampung lah tu. Ada DKK, DKA kan. Melaka kat mana Puan? Saya bapa saya orang Merlimau, Melaka. Oh lama, sama kampung pula dengan saya juga ni. Oh ya ke? Kenapa kita tak tahu ni? Itulah tu. Dah lah tu Merlimau. Lepas tu kalau itu saya pun duduk kat Merlimau juga. Kampung nenek lah di Merlimau. Atas sikit bila kita masuk sampai ke Muar. Lepas tu kita sampailah kampung Dr. Maliki pula. Dan dia pun selalu juga lah pot melepak dia datang kat Melaka tempat-tempat kita ni. Sebenarnya kita bertiga ni
pot sama lah, dekat aja, border je dah semua ni. Okay, saya pun nak masuk juga. Pasal Ayolah, saya ni Melaka. sekarang kat Melaka. Amboi, ada Ya, juga. Noi, apa dia? Masuk juga. Saya semua kat Melaka sekarang. Oh ya. Jadi Tapi sampai sekarang asam pedas tak sampai pun kat rumah kita. saya janji asam pedas tu lockdown, tapi untuk makluman semua sebenarnya ada orang tu janji lagi dahsyat. Betting kambing golek. Kalau England menang, saya Itali, dia England. Kalah pula England, Dr. Maliki. Lockdown. Kambing tak ada. Okey, tak apa. Kita boleh tunggu. Baiklah, untuk makluman semua serta hadirin, terima kasih kepada kluster kenegaraan kerana penganjuran. Kita memang sebenarnya dalam kempen kesedaran kesihatan mental bagi bulan Julai ini, kita ada bual bicara, kita ada forum, kita ada kursus dan insya-Allah akan dirasmi tutup nanti pada hujung bulan ini oleh Yang Berbahagia Datuk Ketua Sesiasa Kementerian Belia dan Sukan pada 30 Julai nanti, dan memang program dan juga kita buat ini secara berterusan sepanjang bulan Julai ini. Dan untuk makluman, program ini akan kempen kita dikendalikan oleh semua kluster dan bahagian yang ada di dalam iLead. Dan untuk program pada hari ini adalah di bawah kluster kenegaraan. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara Syahri Zaman dan juga selaku pengarah kluster kenegaraan, dan Puan Hazliza selaku penyelaras program Rustia kita yang mengendalikan sesi bicara kita ataupun dialog kita pada petang ini. Saya nak ulas panjang tentang situasi kesihatan mental ni. Saya kira moderator kita cukup hebat tadi, awal bicara dengan fakta-faktanya, dengan data-data yang telah dikupas, dibentangkan, dan selepas ini pula akan diselusuri dengan 2 panel jemputan kita yang mampu berbicara dalam soal berkaitan dengan kesihatan mental, dan juga kita mungkin akan dapat tips-tips ataupun kita akan dapat panduan-panduan dari sudut secara teoretikalnya, dari sudut pengalamannya, supaya ia mungkin boleh memberikan manfaat kepada golongan belia yang berada di luar sana, adik-adik kami yang ada di luar sana, juga kepada keseluruhan masyarakat rakyat Malaysia yang mengikuti program kita secara tertalian. Jadi saya tak bercadang untuk berbicara panjang. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi saudara Noi, sahabat saya. Terus kalau boleh bersama membantu kami di iLead dengan rakan-rakan kita yang lain. Dan juga terima kasih kepada kedua-dua ahli panel, Puan Azrina, aka orang kampung saya jugalah, orang Melaka, dan jiran kampung saya, border je sebelah, Dr. Maliki. Terima kasih. Hari ini memang Dr. Maliki ni selalulah dalam setiap kali bermusyarat kita selalulah bergurau berjumpa, tetapi dalam memenuhi tanggungjawab dan amanah. Terima kasih Dr. Maliki kerana sudi memberikan ruang masa bersama dengan program kami di iLead. Terima kasih kepada semua. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan semula kepada moderator hebat kita, saudara Noi, sahabat saya, untuk bersama dengan ahli-ahli panel. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Puan Azrina. Ya, terima kasih Tuan Ketua Pengarah kita yang berusaha, Tuan Haji Muhammad Haswandi bin Haji Ahmad. Muda lagi, berjiwa muda, sentiasa peka dengan isu-isu persekitaran dalam orang kata menggembling tenaga bersama dengan kerajaan yang sedia ada sekarang untuk bersama-sama membangunkan negara Malaysia. Jadi kita tak nak berlengah masa. Saya yakin dan pasti juga ramai di luar sana menanti-nantikan apakah yang akan dibawakan oleh panel kita. Jadi untuk yang pertama-tamanya, macam biasalah kalau kita tengok benda ni, kita akan berlaku dalam 3 sesi, 3 keadaan. Ada soalan, kemudian kita akan buka soalan juga kepada tetamu yang sedang melihat. Jadi kepada tetamu yang berada di luar sana, kalau ada sebarang persoalan, pertanyaan dan sebagainya, boleh kemukakan soalan kepada panel kita. Dan baik, soalan dia, kalau kita tengokkan kempen kesihatan kesedaran mental, mencipta bahagia versus mencari bahagia. Jadi yang pertamanya untuk doktor, saya nak tanya berkenaan dengan, mungkin sebelum ni dah ada dikupas berkenaan dengan apa orang kata, apa itu kesihatan mental dan sebagainya. Cuma kita nak kupas lagi, mungkin ada pandangan dari sudut pandangan berbeza berkenaan dengan doktor, apa dia sebenarnya stres, apa sebenarnya kemurungan, apa sebenarnya depresi. Adakah ini merupakan orang kata sakit gila dan sebagainya. Ini adalah perkara-perkara yang mungkin orang luar sana
nak tahu. Silakan doktor. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Noi, Puan Azrina selaku rakan panel saya, dan juga tidak saya lupakan Tuan Haji Ketua Pengarah, Tuan Haji Azwandi. Pertama, saya ucap terima kasih kerana sudi jemput saya untuk bersama-sama dengan AILEAD, khususnya bersama dengan khalayak di luar sana, yang saya fikir tajuk ini memang cukup penting lah, dengan kita sedang menyambut apa kata orang minggu apa kesihatan mental, dan bukanlah kerana adanya minggu tersebut maka kita cakna terhadap isu ini, kerana sekarang ini dalam seluruh dunia waktu MCO ni lebih 300 juta ya, 300 juta penduduk ni, dan dia bertambah terlibat dengan isu depression. Jadi ini satu yang sangat apa serius, dan dikatakan tahun 2020 ni jumlah kejadian bunuh diri ya dari tahun lepas beza dengan tahun 2019 sangat berbeza, dan 6 bulan yang pertama tahun 2021 ni pula jumlah kejadian bunuh diri hampir sama dengan jumlah kejadian tahun lalu. Maknanya 6 bulan punya tempoh dah sama dengan setahun yang lepas. Jadi ia adalah suatu yang perlu kita ambil perhatian. Tapi bukanlah kita hari ini nak cerita tentang bunuh diri semata-mata, kerana bunuh diri adalah sebahagian daripada sebahagian daripada episod gangguan mental pada seseorang individu. Saya harap tidaklah kita hanya nak menilai jumlah kes bunuh diri baru kita nak cakna, kerana ia bermula pada proses-proses awal. Jadi kalau ikutkan dalam konteks kaunseling, jadi bila kaunseling ni dia ada dia punya proses dia. Lama atau cepat ia bergantung kepada individu. Dia tak ada kata oh lepas 3 bulan baru dia beralih pada tahap lain. Tapi selalunya bila saudara tanyakan tadi apa beza antara stres dengan depression. Depression tu dalam bahasa Melayu dia kemurungan lah, ya. Stres tu tekanan. Okay. Dia sebenarnya tidak ada satu petunjuk yang sangat jelas antara satu tahap kepada tahap lain. Tapi selalunya bila bercakap soal kesihatan mental, dia bermula dengan anxiety, iaitu kebimbangan. Asas kepada masalah ini ialah kebimbangan. Apa itu kebimbangan? Anxiety ini ialah suatu keadaan perasaan yang dia terganggu, dia rasa nervous, dia gabra macam tu. Selalunya kebimbangan ini kalau dia normal, bila dia satu-satu event habis, dia habislah. Tapi tiba-tiba rasa bimbang ni berterusan. Kalau yang normal orang lain nak exam, malam exam baru dia bimbang. Tapi yang ini seminggu dia dah bimbang. Dia kemudian mengganggu fikiran dia, contoh begitu. Kawan dah bagi relax away. Main-main aku tolong kau sikit, mana yang kau tak tahu. Aku statistik tak boleh buat lah. Tapi dia punya bimbang lain macam. Kemudian anxiety ni kalau tidak diurus dengan baik, ia boleh mewujudkan satu suasana yang lebih teruk lah. Tekanan, bila tekanan ni mulalah ada petunjuk-petunjuk. Tekanan ini kita dapat kata bila ada petunjuk-petunjuk, contohnya dia mula pening. Pening, dia rasa pening. Migraine, itu petunjuk-petunjuk awal berlakunya tekanan. Ia mesti kadang-kadang berpunca kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan. Kemudian pening, dia mula rasa, contohnya dalam aircon 16 darjah Celsius tapi dia berpeluh. Ada macam tu. Ada kalau kita dulu masa di USM, saya bertugas di USM, saya selalu jaga exam. Bayangkan aircon bilik dewan kuliah, dewan exam tu, ada pelajar kita berpeluh. Kesannya dia akan banyak minum air, dia akan berhenti dia minum air. Dia minum air. Itu kita tahulah dia dalam keadaan tertekan. Tapi bagi kami yang melihat tertekan itu adalah suatu yang biasa sewaktu peperiksaan. Tapi ada tiba-tiba orang tombang. Tombang, dia tengah buat dia tombang. Dia collapse. Kerana apa? Orang tak sama.
Dalam sebaris tu ada 50 orang. 50 orang tu ada yang relax. Ada yang tak pasal-pasal sambil dia jawab exam, dia senyum je. Kan? Mungkin semua spot question dia keluar lah. Tapi maknanya nak beritahu setiap orang ni menghadapi sesuatu keadaan berbeza-beza. Stres ini ataupun tekanan ini selalunya akan tamat apabila punca stres berakhir. Bila exam dah habis, hujung semester macam sekarang ni, dia dah lega dah. Dia mula lega. Sebab dia dah dapat keadaan normal balik. Tetapi apa jadi pada orang yang tekanan punca masalah kita anggap dah hilang tapi dia masih tertekan. Itulah sebenarnya bila dia take personal, benda tu berterusan, benda tu mula mengganggu fikiran-fikiran dia. Itu yang kita akan anggap dia murung. Depression. Depression adalah tahap yang lebih tinggi berbanding dengan tekanan. Tekanan ni bila seorang tak boleh hadapi dah tekanan tu, dia akan pergi kepada kemurungan, depression. Jadi kita akan nampak perubahan tingkah laku dia yang sangat berbeza daripada biasa. Ada yang kadang-kadang tiba-tiba ni membentak, dia menjerit. Kalau dalam Facebook ni, dia mungkin seorang yang pendiam di mata kita, tapi perkataan-perkataan yang digunakan kadang-kadang adalah perkataan yang tak sewajarnya. Dia memilih WhatsApp dia punya profile tu gambar-gambar hitam contohnya, ada muka, ada pisau letak kat muka kan. Benda-benda macam itulah. Jadi perkara itu kadang-kadang dicuba nak tonjolkan apa yang feeling yang dia rasa. Jadi perbezaan itu ialah Doktor, kalau ikutkan diorang ni biasanya menonjolkan, menampakkan ciri-ciri tu ataupun biasanya tak menampakkan ciri-ciri tu? Yalah, kalau dalam konteks kita kata semua fitrah manusia dia mencari bahagia kan. Semua manusia ni hidup untuk kehidupan yang sempurna, yang selesa. Jadi sebagai manusia dia mahu difahami sebenarnya, itu fitrah dia. Jadi kadang-kadang dia akan cuba tonjolkan. Cuma manusia ni tak sama. Ada orang yang dia rasa bahawa persekitaran dia cukup positif untuk dia. Ada orang yang ada masalah trust issue. Dia rasa kalau dia cakap dengan orang sekeliling lagi akan buat dia rasa bersalah atau guilty. Dia tak yakin pada orang sekeliling akan ambil cakna. Jadi benda ni kadang-kadang mereka berdiam diri. Berdiam diri. Saya ambil contoh beberapa bulan lalu, ini kes yang kebetulan dah berlaku tapi dirujuk kepada saya. Seorang usianya 30 lebih, umur 30 lebih. Lelaki, seorang profesional, gaji pun cantik lah. Kelihatan religious. Tapi berakhir dengan dia membunuh diri. Dia potong dia punya nadi. Dia bunuh diri. Jadi kawan-kawan dia terkejut. Kawan-kawan terkejut kerana seorang yang kelihatan religious, seorang yang gaji pun cantik, kerja dengan salah satu konglomerat terbesar di Malaysia ni, berakhir dengan membunuh diri. Dan kawan-kawan dia tak perasan. Cuma kawan-kawan rapat dia perasan bahawa dia ni tak jovial macam biasa. Macam Maliki lah. Maliki ni kalau dalam mesyuarat selalu gelak-gelak. Semua orang teringat. Sampai KP kita baru masuk pun dia terkejut. Lain macam Dr. Maliki ni, dia punya mengacau semua orang dalam mesyuarat. Tiba-tiba dalam seminggu dua ni dia tak bercakap. Diam, tak komen dalam chat walaupun mesyuarat guna online macam ni. Langsung senyap. Itu ada sebab. Kan. Jadi perkara-perkara ni kadang-kadang kawan rapat main peranan. Ini yang saya nak sentuh nanti, tapi memang kalau kawan yang tidak rapat dia takkan tahu. Yang mungkin bercakap soal kawan rapat tu nanti dulu kita nak tahu dulu skop berkenaan dengan pasal ramai orang kadang-kala dia tak cakna benda ni. Kadang dia tu yang saya katakan awal tu, ramai yang merasakan ini merupakan satu benda yang macam alah, kawan aku ni ngada-ngada lah, kawan aku ni saja je lah. Adalah tu, itulah mula kadang bergurau buang tabiat dan sebagainya. Ini benda-benda ni lah. Tapi bila kita tengok daripada apa yang doktor katakan ini, yang kita takut tu sehinggalah yang peringkat akhir itulah nanti, yang orang kata bunuh diri. Tapi dalam konteks ni pun bercakap soal kes ni, yang ni yang kita bawakan panel kita yang kedua, doktor. Pernah melalui proses ini. Mungkin minta maaf kepada Puan Azrina kalau tidak keberatan untuk kongsikan bersama dengan penonton-penonton di luar sana. Kita nak tahulah, kalau tidak keberatan lah Puan Azrina. Kita nak tengok adakah apa benda yang mungkin doktor cakapkan tu
sebenarnya itulah yang berlaku. Silakan Puan Azrina. Baik. Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada... Tapi sebelum tu sekarang okey? Okey. Okey, jalan. Okay. Okay. So, terima kasih kepada KP, kepada panel pertama, Dr. Maliki, kan, kepada yang menjemput Azrina. Baik, saya bahasakan diri saya Azrina lah ya. Okey. Macam ni, cerita Azrina ni ialah cerita waktu Azrina 20-an. Okay, ni nak cerita sejarah sikit lah. Sejarah Azrina, even sebenarnya moderator pun sangat mengenali Azrina. Ramai orang memang kenal Azrina dan kalau sekolah menengah ke rendah ke, majoriti memang akan kenal siapa Azrina Begum binti Muhammad Ali. Personality Azrina bukan orang yang duduk di belakang. Pencapaian Azrina alhamdulillah daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah sampai universiti, alhamdulillah. Benda ni jadi bila mana kan Azrina telah biasalah kan, bila muda-muda kau nak bercinta kan. Tiga dia cinta punya pasal. Tapi antaranya lah kan. Okay. So benda tu jadi bila individu itu macam mana saya nak cakap ya, frankly kan Tuan Noi is not happy untuk cerita benda yang menyakitkan tu tau. Cuma nak cerita ni, so I'm sorry kalau ada tergantung-gantung lah. Okay? So orang tu mempergunakan saya dan pekerjaan saya waktu tahun 2000 nak flow dia cantik macam ni lah. Azrina habis je SPM, Azrina terus tak sampai berapa bulan terus masuk Matrix. I don't have time untuk leisure-leisure, tidak. Lepas habis je Matrix 1 tahun, 1 bulan, 1 hari, Azrina dapat tawaran ke peringkat ijazah. Break lebih kurang habis bulan 3, masuk universiti bulan 5. Bayangkan berapa bulan je break. So Azan tak ada masa tu semua, Azan tak fikir pun. Alhamdulillah dekat universiti Azan seorang individu yang aktif. Azan juga terlibat dengan kegiatan luar, alhamdulillah. Jadi selepas daripada itu, alhamdulillah Azan dapat tawaran untuk buat master. Degree Azrina Bioteknologi, pengkhususan genetik and cell biology. Untuk master Azrina ditawarkan kepada medical bioteknologi. Alhamdulillah. Dan Azrina juga dapat tawaran menjadi TPM UITM, Tenaga Pensyarah Muda UITM. Okay, so itu cerita awal dia. Jadi dan bila orang cerita susah nak dapat TPM, lagi sekali Allah bagi peluang pada Azrina. Pertama kali je interview, Azrina terus dapat. Sedangkan orang lain cerita macam-macam 2-3 kali baru dapat. Ini pun last minute, alhamdulillah dapat. So nak cerita perjalanan hidup Azrina tu daripada sekolah rendah, sekolah menengah sampai ke tahap itu mudah. Allah mudahkan, saya tak pernah rasa kecewa. Tak pernah. Okay. Jadi bila dapat belajar, tiba-tiba dapat kenal orang pula dan kebetulan saya ditawarkan TPM untuk melanjutkan pelajaran di Jepun. Percaya tak percaya kerana jantan punya pasal, kerana lelaki punya pasal. Moderator dengan panel lagi satu, lelaki Okey, kita okey hari ni. Kita okey. Marah. Okey. Jadi kerana individu tersebut, saya antara faktor kenapa saya meneruskan pengajian hanya di Malaysia. Tahu, kebetulan pun kerana pada ketika itu saya dah buat 1 tahun dekat Malaysia. Jadi kalau nak sambung balik semula tu macam 2-3 kali macam drag too long. Tak apalah, alhamdulillah buat. Okey. Dalam proses belajar tu pula saya dapat duit kan daripada TPM. Okey. Si Polan mohon untuk saya buat loan untuk beli kereta. Okey. Kerana percaya, saya rasa macam saya orang yang saya perlu tolong dia, saya datang daripada background yang baik, saya rasa saya perlu tolong dia sebab saya rasa saya perlu menjaga nama baik saya juga. Orang yang kenal saya orang yang, maaf kalau saya sebut, saya
bukanlah orang sebarangan. Macam itulah nak sebutkan. Saya ada tempat saya situ. Jadi saya tak nak orang pandang rendah dekat dia jadi tercalik dekat saya. Kerana faktor itu saya tolong dia. Halo, masa janji memanglah best. Bulan pertama dah tak bayar dan hilang. Lesap. Itu dah saya dah mula rasa tertekan. Okey. Selepaslah masa tu masih lagi dapat tajaan, dan tajaan saya hanya 1 tahun daripada UiTM. Selepas habis 1 tahun, dekat sini mula saya rasa sangat susah. Kerana saya hanya dibayar gaji RA dan gaji RA saya terpaksa berkongsi dengan lagi satu RA. Buat pengetahuan, RA ialah Research Assistant. Jadi saya berkongsi gaji pada ketika itu RM700, saya nak kena bayar duit kereta harga RM500. Lepas tu saya self finance, saya nak kena bayar duit master saya sendiri. Mana saya nak cekau duit? Dan apalagi saya rasa sangat tertekan waktu tu, tiba-tiba Ion, dulu ada Ion kan, telefon saya bagi tahu kereta dah diletak. Nak cerita, saya tak tahu pasal kereta tu dah. Saya hanya dapat tahu kereta tu ada dekat sekian tempat dan kereta tu dah rosak. Ada banyak lagi lah cerita pasal kereta tu, kegiatan buruk yang dibuat, polis telefon. Cerita kereta tu kita tak nak dengar, kita nak tahu yang keadaan pada ketika itu. Kan? Saya dah memang so berita maksudnya faktor dekat situ duit. Dah tak cukup duit ni. Dah stres sangat-sangat dah. Bila dah stres sangat-sangat, dia rasa, dan saya tak cerita dekat orang tau. Saya tak cerita dekat orang kerana saya nak jaga air muka saya. Saya tak cerita. Kawan-kawan saya pun tak tahu. Memang tak tahu sebab saya punya physical ialah orang yang ceria. Senyum saya lebar. Jadi saya bukannya orang yang orang boleh nampak mampu untuk melakukan itu. Sampai satu tahap saya duduk dalam bilik, apa yang saya buat, saya makan ubat batuk yang sangat banyak. Dan sebenarnya saya bercerita ni pun kalau ada ahli keluarga saya yang tengah pun dia akan tahulah kan. Okay. Saya minum ubat batuk yang sangat banyak, tapi sebelum saya minum tu, masa tu akal ada lagi lah kan. Saya, apa kesan dia? Asalkan boleh membawa kepada tak nak ada kat dunia ni. Sebab rasa sakit sangat. Ada pemikiran itulah, pemikiran tak nak ada dekat dunia ni. Tak nak. Sebab rasa macam, hello, orang lain punya masalah, saya yang kena tanggung. Kenapa saya? Saya dah buat baik. Kenapa saya yang menjadi mangsa ni semua? Dan setiap itu bukannya benda baik yang datang dekat saya. Lepas satu-satu. Benda ni tak habis tau. Lepas tu, saya makan ubat. Kebetulan saya adalah pesakit eczema. Saya ada banyak ubat tidur. Saya ada banyak steroid. Saya makan. Memanglah bila makan tu, ya Allah, saya tak tahu. Saya harap, saya tak nak buat benda tu lagi lah. Saya cerita ni pun saya sebab sebenarnya. Dan Dr. Maliki, saya juga pernah membuat cubaan guris pergelangan saya. Saya pernah buat. Saya cakap ni, saya sebab tau. Sebab Allah sayang saya lagi. Kalaulah saya mati, saya tahu tu kesilapan besar yang saya pernah buat lah. Jadi, saya pernah rasa benda tu, saya sakit sangat-sangat sebab saya tak nak ada hari esok, saya dah tak nak dengar lagi dah benda buruk untuk diri saya. Dan selepas cerita buruk kereta, yang berikutnya saya dah tak dapat tumpu perhatian kepada pelajaran saya. Waktu itu saat akhir saya dah habis kepada research. Saya hanya perlu buat penulisan tesis. Di situ saya digagalkan oleh supervisor saya kerana saya tak dapat nak lengkapkan tesis untuk semester tersebut. Jadi marah saya lagi berganda. Saya cuma minta extend 1 semester je tapi tak dapat. Jadi berganda-ganda macam-macam masalah yang dekat kepala otak saya. Bila dia gagalkan sahaja, bukan setakat saya kena bear, saya perlu tanggung kos kereta tu, saya kena tanggung bayar duit pinjaman kepada UiTM sebanyak RM100,000. Jadi duit ialah punca saya fikir untuk tamatkan riwayat saya. Okay. Tapi tak tamat. Tak.
Ni. Okey. Tak tamatlah pasal ada kat depan ni. Sekarang ni kita nak tahu macam mana Puan Azrina keluar daripada keadaan itu. Itu yang utama. Pasal ramai orang kat luar sana melalui, mungkin ada yang sebahagiannya melalui proses itu, tapi tidak berjaya keluar. Sekarang ni mungkin boleh berkongsi macam mana keluar daripada proses itu. Baik, terima kasih Tuan Noi. It's not easy. Masa saya duduk, saya nangis. Keluarga saya, kakak saya, mak saya nampak saya buat benda bodoh. Bukan makan ubat tu. Tahu tak dinding tu, plug saya tumbuk, pecah tau plug tu. Almari saya pecah. Saya dah memang lasak. Tapi tak adalah main tumbuk-tumbuk orang. Ni saya tumbuk semua benda yang saya rasa sakit ialah kepuasan. Sakit, lagi saya puas. Tapi benda tu salah. Saya duduk, akhirnya saya tahu orang mungkin tak suka dengan nasihat ni. Tapi saya terduduk atas sejadah. Saya duduk, saya nangis. Sebab saya cerita ni pun saya sebab tau. Saya nangis. Kenapa saya ulang banyak nangis ni? Saya nangis, saya cakap, saya berkomunikasi, saya bermonolog. Saya bercakap dengan pencipta saya. Saya cakap dengan Allah. Saya cakap, kenapa saya? Saya cakap. Banyak cerita nanti sedih pula. Okay? So, ini merupakan satu perkongsian yang baik. So, tapi saya nangis. Saya luahkan. Pergi matilah pasal malu ni. Sebab kebanyakannya kerana status. Tadi ingat tak saya cakap kerana saya ada tahap saya sendiri. Saya ada band saya sendiri. Letak tepi. Malu tak malu. Orang lain sakit-sakit lah. Orang lain pun ada masalah. Jadi saya mula cerita. Saya share. Saya cakap. Masalah duit tu memang tak selesai dekat situ lah. Memang tak selesai dekat situ. Tapi saya belajar, ya Allah, saya belajar sangat-sangat. Saya redha, saya terima. Ini adalah ujian untuk saya dan Allah turunkan ujian tu pada saya kerana saya mampu untuk hadapinya. Kalau saya ikut jalan yang Allah suruh, saya berjaya. Tapi saya pernah ikut syaitan, nasib baik Allah tak cabut nyawa saya. Ini soalannya tadi ni, mencipta atau mencari bahagia tu? Kalau pandangan Puan Azrina, kalau dah tengok melalui, saya cipta. Saya cipta. Bahagia. Sebab nak cari bahagia tu, untuk saya, you can't find. Saya perlukan kekuatan diri saya sendiri. Lain orang lain lah kan Tuan Noi. Tapi untuk saya cipta, saya kuatkan diri saya dengan saya kena terima, saya kena redha. Benda dah jadi, saya dah gagal. Kalau saya fikir pun, benda tu dah takkan boleh kembali. Pinjaman memang nama saya. Gagal itu nama Azrina. Segalanya Azrina. Jadi macam mana Azrina nak buat? Percaya ataupun tidak, saya digagalkan oleh supervisor saya hari Selasa. Hari Khamis saya terus buka job straight. Saya minta kerja. Alhamdulillah 1 November 2009 saya dah mula bekerja. Dan inilah pekerjaan saya sekarang. Alhamdulillah. Saya sangat gembira dengan pekerjaan saya sekarang. Alright. Alhamdulillah. Itu satu perkongsian yang cukup baik, cukup menarik. Kalau tetamu yang ada di luar sana yang tengah menyaksikannya, ini merupakan satu benda yang mungkin kita boleh belajar sesuatu daripada Azrina. Baik, kita nak tanya doktor. Kalau kita tengok kepada Azrina itu, dia berakhir, dia cipta bahagianya di tika sejadah. Mungkin ada benda-benda lain kan. Pasal kita tengok kelompok yang memerhatikan kita ni bukan kelompok yang bercakap soal sejadah saja. Mungkin ada yang daripada kaum lain, bangsa lain dan sebagainya. Mungkin ada tips daripada doktor berkenaan dengan yang boleh membantu kepada untuk selesaikan kes-kes macam ni. Okey, terima kasih Noi. Pertamanya saya ucap terima kasih pada Azrina kerana sudi untuk berkongsi pengalaman yang bagi saya itu adalah satu peristiwa besar yang Azrina lalui dan bukan senang sebenarnya untuk diluahkan, apatah lagi kepada khalayak, ya. Dan saya percaya macam Azrina katalah, Allah
turunkan, ciptakan Azrina untuk menjadi contoh yang baik kepada masyarakat. Dan semoga apa yang Azrina lalui sekarang dan lakukan sekarang dapat sekurang-kurangnya mencuci dan membasuh segala kepedihan-kepedihan, titik-titik kesedihan yang pernah wujud dalam diri Azrina. Dan bagi saya, apa yang Azrina lalui adalah sesuatu yang besar sebenarnya, kerana hari ini Azrina luahkan secara jelas bahawa Azrina seorang yang boleh dikatakan individu pencapaian meja depan. Azrina yang duduk depan, dia bukan duduk belakang-belakang. Azrina ni orang duduk depan. Memang kesayangan sangat, cikgu. Doktor, sangat. Kan kesayangan cikgu akan naik ke pentas setiap masa hari-hari kanak-kanak ke hari guru, mestilah ini watak dia. Ialah ini adalah realiti dalam hidup kita, ya kan? Mungkin kehidupan Azrina pada tingkat awal semuanya flying colours, cuma awak mungkin kena renjatan elektrik sedikit sewaktu buat apa tu master masa tu kan, PhD, masa buat master, dapat tawaran sebagai apa tenaga pengajar muda, which is bukan senang. Kalau dalam universiti ni, ya Allah, saya ingat kalau dalam universiti, kalau kita nampak senior kita dapat offer jadi RA pun dah kira hebat dah. Kan kita kat universiti semua dah hunting for job, tiba-tiba datang kawan kita ni, dia ni tak grad lagi tapi dah habis belajar, tiba-tiba sedap jadi RA kan. Dia naik kereta dengan profesor tu. Apasal aku naik dengan prof ni? Aku sekarang RA. Wah, rasa kita dah tombang dah. Kita rasa kita berada di lembah Danom, kawan tu berada di puncak Gunung Kinabalu, contohnya. Jadi saya faham keadaan itu, Azrina. Dan satu perkara yang saya nampak Azrina ni seseorang yang pada asalnya ada satu perasaan dirinya unggul. Sebab tu, you rasa you okay. And then sebab tu walaupun dah ada masalah tadi, Azrina kata nak jaga air muka juga. Kalau tak tolong, kan? Kalau tak tolong, nanti dikata aku ni tak bagus. So sebenarnya rasa unggul diri itulah pada awalnya adalah soft spot, your soft spot kat situ. Sehingga jantan jongos ni dia nampak kelemahan kat situ. Tapi tak apalah, Allah Maha Kaya, you tahu apa niat you. Di sinilah berlakunya Noi, satu keadaan dipanggil real self versus ideal self. Real self Azrina pada masa itu ialah Azrina kena tipu dengan kawan lelaki yang mungkin masa itu adalah isu perasaan bercampur, rasa simpati campur cinta, semua benda bercampur di situ. Tapi lelaki itu mengkhianati perhubungan. Bukan setakat hianat, bukan setakat tinggal ke apa, bukan setakat lesap, tinggal pula hutang yang menyusahkan hidup Azrina. So ideal self Azrina ialah you nak jadi seorang yang mencintai dan dicintai, boleh berkorban, kemudian boleh membantu orang, awak akan rasa puas kalau dapat bantu dia. Tapi real self-nya ialah anda bermasalah, terpaksa share duit RM700 tu, kemudian terikat dengan kontrak dan dikejar oleh tugasan-tugasan yang akhirnya tak mampu nak ikut jadual yang sebenar. Ini keadaan dia. Memang mana-mana keadaan, kalau real self bertembung dengan ideal self, akan mewujudkan masalah. Sehinggalah Azrina ada suicidal ideation. Azrina tak sebut perkataan mati tadi. Itu je. Tapi Azrina kata, saya tak nak hari esok. Itu antara kata-kata yang kuat pada masa itu. Saya tak nak hari esok. Azrina kata, marah saya berganda. Menunjukkan bukan setakat marah biasa. Satu ledakan dalam diri. Akhirnya, Azrina ambil tindakan makan ubat batuk, makan steroid tadi. Dan selepas sesi menangis, duduk di tikar sejadah, kat situlah rasional berlaku. Itulah ubat kepada pertembungan antara real self dengan ideal self ialah rasional. Bila kita boleh mula berfikir dengan elok.
Jadi ada orang Noi, dia dapat balik tahap rasional dia itu melalui ibadah. Ada orang dengan kaedah dia mengubah keadaan. Dia pergi satu tempat yang lebih tenang, dia buat self talk. Tadi Azrina ada sebut perkataan Azrina menangis dan berdoa, bertanya pada pencipta. Itu adalah monolog, bercakap. Ada orang kadang-kadang dia pergi bercuti. Ada orang kadang cuti tak jadi. Cuti dah tak boleh buat apa. Ada orang dia bercakap dengan kucing. Ya? Sekarang pandemik, tak boleh nak pandemik, betul. Masa pandemik ni Noi, banyak kes yang pergi kat saya, dia kata dia bercakap dengan hamster dengan kucing. Saya ingat kalau boleh bagi pahala kat kucing dengan hamster ni, banyak pahala kucing. Banyak orang tunjuk dalam TikTok macam-macam ragam kucing kan. Sebenarnya itu adalah satu proses juga, terapi. Jadi kat sini Noi Azrina menggunakan kaedah tadilah cuba reda, cuma satu kekuatan Azrina. Azrina kena hari Selasa, hari Khamis you get back. Itu kehebatan Azrina kerana you punya recovery period tu sangat bagus. Recovery tu cepat untuk ini. Tapi kadang-kadang Azrina, ini maaflah kalau saya salah kan. Kadang-kadang ada orang kata recovery dia pun cepat, kadang-kadang dia punya drop pun cepat. Mungkin Azrina ini seorang yang reaktif. Kalau dibagi peluang, you banyak idea share pap. Jadi kadang-kadang soft spot kat situ. Saya ada kes yang sama dahulu, seorang pelajar yang cemerlang di universiti, akhirnya duit tabung haji dia habis semua, dia terpaksa tangguh pengajian, tapi dia dalam pengajian tingkat sarjana muda lah. Sekarang dia dah jadi cikgu, tapi masa kejadian itu memang kasihan lah. Hanya kerana terjumpa dengan seseorang dalam bas ekspres. Naik bas, orang tu duduk sebelah bas ekspres dari selatan pergi ke utara, orang tu nampak soft spot dia. Dia duk cerita pasal dia pergi bakti siswa, dia suka tolong orang. Jadi kawan tu nampak kat situ. Jadi dia kata, saya ni buat PhD juga. Tapi kat utara, tapi bukan universiti awak lah. Saya tengah buat apa ni? PhD pasal ni. So dia mula bercerita yang best-best. Jadi kawan ni terpaut. Bila terpaut, dia kata, saya nak buat research ni pasal ni, tapi grant daripada universiti tak dapat lagi. So pinjamkan duit dia. Ini berlaku. Jadi tapi kena proses lah, kami temukan dengan mak bapak macam tu. Benda yang sama kepada Rina. Apa pun Rina, tahniah pada Rina. Cuma Rina kena lepaskan. Saya tahu sampai sekarang tak habis lagi benda tu. Benda tu kan doktor, actually dah 12 tahun. Ya. 12 tahun. Tapi alhamdulillah kuatlah sekarang ni. Betul. Rina dah 12 tahun, tapi saya tetap nampak beberapa perkataan-perkataan yang ada elemen-elemen. Kalau lah aku jumpa balik Mamat ni, lama aku ketuk kepala dia. Sebenarnya kalau nak cerita pasal Mamat ni, dia Azam baru je berkahwin. Dah cerita pasal aku pula dah. Aku baru nak cakap. Itu cerita nantilah. Cerita nanti. Tapi nanti kan kalau cerita bab Mamat tu memang panjang nanti. Let it go. Sikit je. Tapi nak ceritanya tuan, bila saya nampak, saya alhamdulillah lah, saya tak ada apa yang saya nak cakap. Saya nampak kebodohan saya waktu tu, saya nampak kelemahan saya, Allah beri saya, dia tunjuk saya waktu tu. Jadi selepas daripada itu, kau datanglah macam mana pun, dia datang balik. Dan maaf saya kata, saya ialah orang yang saya minta sangatlah tolonglah saya pernah rasa susah itu, dan saya sentiasa berharap supaya Allah terus jaga saya. Ya, ada hebat. Kalau tengok daripada perkongsian dua panel ni, doktor dengan juga Azrina ni, satu soft spot. Soft spot ni dengan kata lain lagi satu, kita tengok yang penting kat sini bila kita tengok balik apa yang doktor dan Azrina cakap, penting tu kenal diri lah, senang cerita. Ya. Kenal diri, satu kenal kat mana soft spot. Satu lagi macam yang tadi Azrina, dia tahu di mana nak bawa diri dia, pemikiran dia dan sebagainya. Itu juga benda yang saya tengok sangat penting nak keluar daripada belenggu ni. Pasal kalau kita tengok tekanan, dia berasal daripada tekanan yang mudah. Kemudian membawa kepada tekanan demi tekanan yang terus akhirnya membawa kepada tak nak dah hari esok. Nasib baik Azrina bawa dan nasib baik doktor pun ada bagi tip kat situ. Satu, kita tengok soal ibadah. Satu, yang kedua, keluar daripada keadaan tu. Kalau kita biasa duduk dekat situ, keluar pergi cari
Kalau pandemik sekarang mungkin tak boleh lah. Kan? Mungkin macam tadi doktor cakap lah, hamster, kucing ataupun mungkin boleh cari rakan-rakan sekarang ni media sosial banyak dan sebagainya, boleh bercakap di media sosial dan sebagainya. Baik, kita nak tengok ada tidak soalan daripada para yang melihat layar kita di Facebook ni. Kalau ada soalan mungkin nak tanyakan kepada Azrina atau doktor, silakan. Kalau ada tak nak tanya soalan kepada panel kita hari ini, berkenaan dengan isu kesihatan mental, mencipta bahagia, mencari bahagia. Itu adalah topik kita pada hari ini. Dan panel kita yang pertama dalam kepakaran dalam bidang kaunseling dia, dan panel kita yang kedua adalah seorang yang bercakap atas dasar pengalaman dia bagaimana dia keluar daripada belenggu yang melandanya. Mungkin orang melihat, oh Azrina punya cerita ni cerita pasal lelaki, pasal jantan dan sebagainya kan, tak ada kena-mengena. Tapi kalau kita tengok keyword ada kat situ berkenaan dengan duit, berkenaan dengan persekitaran. Kalau kita tengok pandemik pun ada kaitan duit, persekitaran dan sebagainya. Dia ada kaitan. Kalau kita tengok dia ada kaitan. Mungkin Azrina, jantan dia punya utama dia. Yang sekarang ni mungkin isu tak ada kerja, isu tertekan duduk di rumah dan sebagainya. Mungkin silakan kepada para penonton kalau ada sebarang pertanyaan, persoalan untuk ditanyakan kepada panel. Mungkin ada lain yang mungkin tips daripada doktor nak keluar daripada belenggu. Bagi saya lah, sambil kita tunggu kalau ada halayak audience nak bertanya. Sebenarnya ialah penyedap cerita yang Azrina cerita tadi, jantan tu. Tapi sebenarnya kalau dalam kehidupan kita, ia mungkin jantan itu, mungkin juga kawan baik. Kan? Kawan baik. Ada orang dah pencen. Kan? Orang ni dah pencen, pakcik ni pencen. Dapatlah duit apa? Gratuity Ya, betul. Dia seorang penjawat awam yang hebat, yang tegas, yang menjaga segala-galanya. Tapi soft spot dia kat situ. Datang orang, dia cerita kata nak buat madrasah. Habis duit dia semua. Jadi dia kata nak tolak tak boleh. Aku ni seorang penjawat awam yang nampak hebat. Orang nak buat madrasah, takkan nak tipu. Orang ni dengan kopiah apa baik kan. Lala bagi duit. Percaya, penuh percaya. Dia mula jual sikit pasal dia kata, itulah ni apa tuan, ini masanya lah kita nak bayar balik. Mungkin masa kita jadi penjawat awam dulu kita tak sempat sangat nak beramal. Jadi kalau kita nak pergi sana, adalah amalan. Dia pun percaya bagi duit. Lalas bukan setakat duit. Geran tanah dia pun masuk bank. Ini berlaku cerita sebenar. Jadi apa yang sepatutnya ini untuk pengajaran orang lain lah, halayak kita. Ada satu perkataan yang penting difahami dan amalkan, iaitu tegas diri ataupun assertiveness, itu dalam bahasa Inggeris. Tegas diri ni, dia sebenarnya kita tegas dengan prinsip kita, tetapi dalam masa yang sama kita jaga hati orang itu. Sebab orang Melayu kita khususnya, maaflah, dia memang satu ada perasaan unggul diri. Aku ni PhD, aku kena pastikan. Aku ni budak cemerlang dalam sekolah. This is the time to me to give back to society. Orang yang tak tolong, kena tolong lah. Padahal di sebalik hati hitam Muhammad Jongos tu, dia nak campak kita ke lembah kesusahan. Jadi, kena utamakan diri sendiri. Assertiveness ialah kaedah bagaimana seseorang individu bertegas dengan pendirian dan kemahuan dirinya dan dalam masa yang sama menjaga dignity dan perasaan orang lain yang ditolak. Tak kira lah Noi kalau orang datang, Abang Noi, saya suka sangat tengok Abang Noi ni. Tak sama dengan lelaki-lelaki yang saya kenal. Dia kata Abang Noi ni memang hebat orangnya. Kan? Jarang ni tiba-tiba orang nak jatuh hati. Tapi kita kena ada tegas diri. Kalau nak tolak saja, orang kata kita sombong. Tapi kena fikir. Bila kita timbang-timbang tu, tak sesuai. Aku ni tak perlu lagi. Walaupun aku bujang lagi, aku tak perlukan lagi suasana ini. Contoh itu. Ataupun paling simple, petang-petang. Kita duduk tahun akhir. Final year. Kita tengah buat assignment. Ada orang simple punya kerja. Bila kawan, dia takut kehilangan identiti bersama kawan-kawan. Kawan tu datang, oi jom tengok wayang. Ni zaman-zaman bukan MCO lah. Jom. Maliki tahu yang dia ni tak siap lagi assignment, ada 3 lagi.
Ya, duit pun cukup-cukup untuk makan dengan minyak je. Tapi kawan ajak pergi tengok wayang. Kalau tak pergi tengok wayang, dia akan hilang circle dia. So macam mana nak jawab? Dia pergi tengok wayang sampai pukul 9 malam. Orang lain ye lepas tu makan Maggi, makan apa semua sampai rumah pukul 10, kawan tak siap lagi. Kawan tu relax je. Ataupun orang muda sekarang yang sibuk dengan gaming sekarang. Ada satu perkataan yang dikata, a champion knows when to stop. Seorang juara tahu bila masa dia patut berhenti. Jadi itu antara kata-kata yang ke arah ketegasan diri. Dia kena kata, sorry lah weh, aku tak siap lagi lah, aku punya assignment ada 3 lagi. Kalau dia kata, alah kau ni, apalah, asyik-asyik ajak tak nak ikut, tak naklah kawan dengan kau duduk seorang-seorang dalam bilik, kita redha je tu. Tapi ini ada orang tak boleh. Ini yang orang kat luar sana kena tahu antara selfish dengan self-care. Ya, kalau kita tengok ni lah, betul pasal ramai orang melihat itu sebagai satu benda yang selfish. Sebenarnya itu adalah satu self-care untuk jaga diri kita. Betul Doktor? Tapi Noi, lain orang lain keadaan dia. Ada orang yang dia tak kisah. Dia jenis perangai iman tak kisah. Kau tak ada kawanku. Tak apa, tak ada hal. Tapi ada orang yang mana titik kawalan luar lebih besar daripada titik kawalan dalam. Titik kawalan dalam, dia ada kekuatan dalaman. Dia sanggup berpisah dengan kawan. Kawan tu tinggal dia cuma sedih sekejap. Lepas tu, dia okey. Dia fokus. Tapi ada orang yang memang, kalau tengok dia punya karakter lah, dia punya personality, titik kawalan luar lebih besar daripada titik dalam. Itu akhirnya bila dia berpakaian, contohnya dia rasa, alah, aku tak lawa, aku tak handsome, orang duk perhati aku. Dia akan berhadapan dengan masalah yang besar, nak pilih rambut tegak tepi ke atau nak pilih baju apa. Selalu orang macam ni, dia lebih banyak terpengaruh dengan perkara persekitaran. Orang macam ni kena ada sokongan yang baik. Kawan-kawan yang positif, upbringing. Di family kena sentiasa sokong. Kena sentiasa bagi tanggungjawab dia untuk buat keputusan. Baru dia akan kuat. Macam tu. Okey, bercakap soal kawan-kawan, bercakap soal sokongan dan sebagainya. Azrina, pada ketika saat itu, bagaimana keadaan persekitaran Azrina? Selain daripada orang kata Azrina akhirnya duduk di tikar sejadah dan sebagainya, bagaimana persekitaran Azrina pada ketika itu? Sokongan keluarga ataupun kawan-kawan bagaimana? Okey ke tak okey ke, macam mana ke, atau towards the end Azrina sendiri? Sebab yang nampak Azrina buat keganasan terhadap diri sendiri tu dah bising kan dalam bilik. Jadi akhirnya keluarga tahulah, nampak. Jadi semestinya I think peluk tu penting tau. Peluk. Kita peluk bukan waktu kecil je, peluk waktu besar, peluk kawan-kawan. Azrina sokongan kat situ ialah keluarga lah. Sebab Azrina masih juga bercerita dengan kawan selepas itu tak sama dengan orang yang melihat Azrina pada saat jatuh itu. Sebab tu bila Azrina cerita sekarang, bila orang banyak cakap you are strong girl, you strong. Betul. Tapi bila orang tu jatuh, terduduk dia hampir sama. Jadi luahkan. Azrina cuma nampak kan Tuan Noi, sokongan kita tu, titik Azrina ialah diri sendirilah. Alhamdulillah lah kan, kekuatan tu Allah bagi. Dan terima kasih, Alhamdulillah Azrina tak mati. Ya Allah, kan. Jadi Azrina bangkit tu, 2 hari je Azrina naik. Azrina Azrina cuma nampak saya cuma tak ada duit je. Saya tak dapat nak bayar duit. Tapi saya ada ilmu. Walaupun saya tak dapat jadi pensyarah muda dekat UiTM, saya tak dapat master. Master itu hanya satu bentuk sijil. Tapi ilmu yang saya ada, orang yang kenal saya, dia tahu saya ada sedikit ilmu yang saya pernah kongsi. Jadi saya bawa ilmu itu sebagai bekal saya habiskan hutang saya, dan ilmu tu untuk saya yang kekal pada saya lah. Duit tu memang susah nak cari. Ini yang dikatakan pertimbangan diri tadi, balik kepada soal rasional. Betul Doktor? Rasional pada diri itu sendiri. Betul. Saya rasa Azrina akhirnya mempelajari satu perkara, iaitu you ada banyak self-talk yang positif. Positive self-talk. You bercakap dengan diri sendiri. Mungkin kalau kita lagi mendalam ni, mungkin Azrina ada membuat catatan, kan? Apa kata orang, memperkuatkan
hati itu dan juga penyerahan kepada Yang Maha Esa itu adalah salah satu daripada kaedah terapi dia. Kepada yang bukan Islam contohnya, tentunya mereka ada belajar tentang meditation. Itu pun kaedah-kaedah dia. Sebenarnya bila orang kata meditasi, yoga, sebenarnya bila kita buat yoga kita fokus. Kita concentrate segala organ-organ kita ni fokus pada satu tumpuan. Itu mendidik, mengajar kita juga. Macam di IYC ni saya sejak tahun 2016 saya mulakan projek urban farming. Saya buat plant therapy. Plant therapy ni untuk staff dia dulu. Kita ada buat pertandingan. Saya mulakan pertandingan salad bowl. Siapa menang dapat RM1,000. Oh, okey, menarik. Macam tu. Sebab apa? Bila saya masuk ke IYC ni dulu 6 tahun yang lepas, saya tengok masalah staff saya ialah dia tak boleh pergi tempat lain walaupun di bawah KBS. Dia bukan boleh elite pergi ke JBSN, tak boleh, dia kat situ. Jadi ada yang 10 tahun, 15 tahun, ada yang 28 tahun. Bayangkan. Jadi pusing-pusing buat kerja yang sama. Tentu seseorang ni ada perasaan-perasaan semangat dia flip-flop. Jadi saya kena create satu curve yang baru. Saya nak tambahkan gaji, kita bukanlah besar sangat kita punya organisasi. Jadi saya cuba buat environment baru dengan create satu di luar kotak, avenue yang rasanya mereka kata, oh jom kita buat satu benda. So saya bawa gagasan program food security. Itu cerita tajuk besar je, tapi untuk staff saya kita buat supaya mereka ada perkara baru setiap hari, bukan hanya kerja 8 to 5. Kita buat pertandingan salad bowl ni. Lepas kita buat latihan dengan pihak Jabatan Pertanian, kita panggil budak intern jadi hakim. Pengarah pun kena bertanding juga. Pengarah dapat nombor 5 aja. Best budak intern tu dia jadi hakim, buku log. Datang pukul berapa, pokok mana paling sekar. Jadi kita keluar daripada rutin. Itu salah satu cara. Jadi bila kita cerita pasal pokok ni, kita kena fikir. Bila hari Jumaat ni, semua staff saya termasuk saya fikir. Apa nak jadi dengan pokok ni? Nak kena bawa balik rumah ataupun tinggal kat pejabat? Sebab 2 hari nak kena siram. Okay, atau dengan kata lain tadi, ubah keadaan tu lah. Ubah keadaan. Kalau kita fikir masalah tu, ni dah tak fikir masalah, dah tak fikir pula. Pokok kita dah siram belum dan sebagainya. Kalau tak, ni ada soalan, Doktor. Benda dia. Okey, daripada pendengar kita Hazliza Rozali, ada orang disebabkan tekanan suka menyalahkan orang lain, menyakitkan orang lain. Dia tak bunuh diri, tapi orang lain. Contoh anak dan orang lemah yang menjadi mangsa. Adakah ini juga dikatakan kemurungan? Okey, baik. Kalau disemak kepada, boleh Azrina saya jawab dulu Azrina? Nanti kalau Azrina boleh berikan juga. Kalau ikut kepada seorang penulis, nama dia Catherine Ponte. Catherine Ponte ni dia pernah melalui suasana yang macam mana Azrina sebutlah. Dia ada pengalaman dan dia juga aktif dalam National Alliance on Mental Health Illness, NAMI. Dia menulis dalam Mental Illness Journey 2018. Dia kata bila bercakap soal masalah mental ni, dia pun susah nak cerita stages dia. Dia bukan boleh kira 10, 20, 30. Tapi dia kata boleh dikira, diukur daripada severe, less severe and severe. Jadi kita kena lihat hasilnya. Jadi bila Noi tadi, Hazliza Rozali, terima kasih Hazliza tanya tadi. Bila dia bercakap tentang seseorang yang mula menyakitkan orang lain, itu sebenarnya adalah tindakan deviant. Dia dah masuk dalam crime. Contohnya dia pukul mak dia. Dia ada masalah tertentu, dia pukul isteri dia atau anak-anak dia. Kalau dah mula ada fizikal, menyakitkan. Menyakitkan bukan mesti fizikal saja, Noi. Contoh dia memaki isteri dia, memaki anak-anak dia. Itu adalah satu crime sebenarnya. Banyak kes macam ni. Masih dalam kategori sakit mental ke macam mana? Ya, memang dia sakit mental tapi yang sangat teruk. Dia dah krisis. Dah severe tadi tu ya? Ya, severe dan dia perlu diasingkan daripada publik. Kalau ikutkan. Dia kena diasingkan daripada publik. Cuma maaflah di negara kita untuk mengasingkan mereka ini kita kena ada akta sebenarnya. Dia tak boleh suka-suka. Polis pun tak berani. Betul.
Jadi akta ni kena ada laporan. Selalunya bila berlaku tindakan menyakitkan orang lain oleh sesuatu individu yang sedang sakit mental, individu yang menjadi mangsa ini dia terperangkap di antara rasa kasih dan sayang dengan rasa ketakutan. Kalau dia seorang ibu yang selalu dipukul oleh anak dia sendiri, dia akan kata apa jadi kat anak aku nanti. Ataupun kalau suami yang panas baran yang selalu bad tempered, bila bad tempered dia mula pecahkan barang, dia mula memaki hamun, dia kurung anak dia dalam bilik, dia pukul, dia tarik rambut isteri dia. Si isteri atau anak-anak dia ada perasaan nak tinggalkan bapaknya ataupun nak report pada polis. Tapi dikala bapak kena tangkap masuk reman, dia mula fikir siapa nak cari makan untuk kita ya. Ini akhirnya berlaku. Bila dah berlaku macam tu, bila pergi mahkamah, ditarik balik laporan. Akhirnya benda tu betul. Kesian tu mengatasi, sayang itu mengatasi. Selalu saya gunakan perkataan kasih sayang yang buta. Dia samalah cinta buta pun samalah juga benda yang sama. Betul. Kerana Azrina ni mungkinlah kes cinta buta lah sebelum ni kan. tapi tak apa. Okay, dia tak nyusahkan orang lain. Sebelum kita nak terus penutup sekejap lagi ni, mungkin soalan yang kedua, meluahkan atau memendamkan. Soalan daripada ini Azrina kena jawab. Ini dah macam forum yang baru pula. Nak luah ke pendam? Azrina sakit sebab pendam. Jadi luah tu dia kan, tapi kita kena berjaga juga. Bila kita luahkan, ada orang yang memberi nasihat tu kadang-kadang dia bijak, terlajak macam pandai menasihat. Tahu? Alah engkau, kadang-kadang sakit hati tahu cara dia menasihati tu kan. Tapi disebabkan kalau tak luah, orang tak tahu yang aku tak kuat. Jadi sebab meluah biar orang nampak yang aku susah, aku nak minta kau tolong. Tapi kalau kau tak boleh tolong aku, cukuplah sekadar kau dengar je. Mungkin meluahkan pada orang yang betul lah. Luahkan pada orang yang betul tu, yes Tuan Noi. Kita kena luahkan pada orang yang betul yang pertama. Dan kan, Azhar, ini pandangan Azhar sendirilah. Ramai orang yang meletakkan luahan tu dekat online. Kan, tulis, ambil, netizen pun tulis panjang. Untuk pendapat peribadi Azrina, Azrina tak setuju. Sebab orang yang kita luahkan tu, dia tak tahu details cerita tu. Dan waktu tu pun kita memang dalam masalah. Bila kita dengar nasihat yang menyakitkan hati kita, untuk diri Azrina lah, Azrina akan rasa lagi sakit dan lagi sakit. Jadi Azrina setuju dengan Tuan Noi. Kalau pilih untuk Azrina pilih luah, tapi luah pada orang yang sepatutnya dan kalau boleh tepat. Orang yang sepatutnya kalau boleh. Saya setuju tu. Kerana apa Azrina sebut tadi, kalau kita sekarang banyak trend begitu. Kadang sampai hairan dia gaduh suami isteri jumpa kat rumah tapi dia keluarkan dalam Facebook sampai semua orang tahu. Saya tak fikir tindakan itu, walaupun meluahkan itu penting, reflection itu penting, tetapi cara kena betul lah. Kalau tak lagi mengundang fitnah. Ni masalahnya. Kan, kalau suami isteri hari ini bergaduh sebab makan nasi Arab tak sedap, tiba-tiba kata, sia-sia kahwin 12 tahun, nasi pun tak faham lagi. Kan? Masih tak faham lagi. Pengalaman je, Doktor. Ya? Macam pengalaman je. Contoh. Okey. Tapi bila dah baik, dah kata dah bermaaf-maafan, dah raya 8 kali. Oh ya. 12 tahun lagi nanti keluar. Haji dah pun. Memoris. Sebelum kita ke di pusingan yang terakhir ni kepada pendengar saja, admin ada mengeluarkan penilaian keberkesanan program ini. Jadi minta daftar dan juga berikan komen pada program-program seperti ini kerana segala pandangan dan juga segala cadangan daripada para penonton amatlah membantu untuk kita terus membangun, memberikan maklumat-maklumat yang penting lagi kepada para pendengar. Baik, untuk yang terakhirnya ni. Okey, kalau kita tengok COVID-19 ni menguji rakyat negara ini, menguji rakyat. Kita cakap soal dalam konteks rakyat lah.
dengan barisan hadapan dan sebagainya. Apakah pesanan doktor, saranan untuk rakyat khususnya golongan belia dalam menghadapi masalah ini? Ya, terima kasih. Pertamanya pasal COVID-19 ni, sedikit perbezaan orang kita Malaysia dengan negara-negara lain. Contohnya lah yang paling dekat Filipina, Indonesia. Ini pandangan saya, kajian tak ada tahu, ini pandangan saya. Kerana orang Malaysia ni jarang diuji. Kalau ikut peristiwa-peristiwa besar negara kita, peperangan paling last berlaku di Tan Luo 2013 di Sabah. Yang susah ni penduduk di situ saja, yang meninggal adalah prajurit-prajurit kita. Rakyat okey. 2004 kita ada tsunami. Yang meninggal 67 orang, gempar satu Malaysia, gempar kita. 67 orang meninggal. Di Indonesia lebih 200,000 meninggal. Ya, contoh. Hari ini yang meninggal di Malaysia ni kerana COVID lebih 2 buah bas. Lebih 100. Bayangkan kalau kita nampak 2 buah bas aksiden masuk tahun. Memang teruk. Tapi inilah realiti yang berlaku di negara kita sekarang. Jadi saya percaya kejadian ini mengundang panik, mengundang pelbagai pemikiran-pemikiran perspektif dan sebagainya. Jadi yang pertama, khususnya para belia sekalian, jangan panik. Itu penting, jangan panik. Ya, kita sedang diuji. Ya, mungkin mak saya dahulu, mak saya umur 90 tahun. Alhamdulillah, sihat lagi. Mak saya dah lalui macam-macam. Peristiwa perang Jepun dia kata dia pernah lalui. Zaman kebuluran dia pernah lalui. Dan dia pernah melalui juga zaman penyakit-penyakit yang teruk dulu dia kata. Jadi mak saya lebih tenang banding orang lain. Bila saya kata tak boleh balik kampung, dia kata tak apa, jangan balik dulu. Relax. Jadi kepada belia-belia ini, khususnya anak-anak saya dan adik-adik yang ada, jangan panik, dapatkan maklumat yang sebenar. Maklumat yang ada ni belum tentu benar tau. Jadi cari maklumat yang sebenar dan kena ada satu perasaan berani untuk hadapi ujian. Macam Puan Azrina tadilah, dia berani hadapi. Jadi jangan mengalah. Sebab tu saya latih anak saya untuk jadi sukarelawan. Kena lawan suasana ni. Kalau semua duduk berkurung dalam rumah, kan? Saya kata, mohon daftar kerja dengan PPB. Supaya apa? Nampak realiti itu. Tapi dalam keadaan dikawal. Maksudnya, you are in the situation dalam keadaan calculated risk. Risiko yang boleh diukur. Begitu. Semua orang kena, yang perkataan tagline kita jaga kita ni penting tau. Fahami sebenar, kita jaga jiran kita, tengok pakcik sebelah depan rumah jarang keluar, mak pakcik depan tu lama tak keluar mak, cuba tanya apa khabar, benda-benda macam ni. Kawan sekolah dengan kawan sekolah tanya, okey ke kau, keluarga kau okey ke? Jadi seorang belia yang proaktif. Saya percaya belia boleh main peranan yang sangat hebat. Ini adalah ujian pada orang muda untuk kita proaktif dikala negara kita sedang sakit. Memang kita sedang sakit. Mana pernah negara kita mengalami 100 orang mati sehari. Semalam 138. Ya Allah. Tak pernah. Kalau kita dengar satu bas kemalangan kat lorong terowong menora ni, sebulan tak habis kita cerita. Ni 2 buah bas setiap hari. Memang sangat besar. Tapi orang muda kena proaktif and learn something. Ini adalah ujian kita. Ya. Belajar menerima keadaan, menghadapi keadaan, prihatin pada persekitaran. Betul. Okey. Untuk Azrina, ini adalah pengalaman besar yang kita boleh pelajari di sini. Okey. Untuk Azrina, mungkin kata-kata semangat jika boleh Puan berikan kepada orang yang berada kat luar sana yang sedang menghadapi tekanan ini, yang Puan boleh katakan kata-kata semangat ataupun apa benda lah yang boleh Puan katakan kepada mereka yang ada kat luar sana yang sedang memerhatikan siaran langsung kita ni. Baik, terima kasih Noi. Apa yang boleh saya kata berdasarkan kepada pengalaman saya harap orang yang berada dalam masalah sekarang fikir, yakin ujian tu memang untuk kita sebab kita mampu untuk uruskan.
Kita mampu. Kita boleh. Orang lain tak, dan tuan-tuan jangan bandingkan masalah. Jangan takut. Fakir, alah masalah aku sikit, masalah apa, ceritaku, tekanan aku sikit. Jangan, tak payah bandingkan. Sebab walaupun tekanan kita sikit, biar let orang lain tahu. Acknowledge masalah itu. Stres itu. Sekecil mana pun. Jangan biar dia bertindan. Jangan tengok, tak perlu tengok orang lain. Dan setiap stres tu, keep yourself stronger, kuatkan diri sendiri dan yakin. Tolonglah, saya nak sebut yakin ni. Kerana yakin ni akan menghasilkan keajaiban. Saya dah rasa. Tiba rasa ajaib bila Puan Azrina cakap macam tu. Tapi apa yang Puan Azrina tu cakap betul. Yakin tentang ujian ini, memang ujian ini memang dijadikan untuk kita dan akan menjadikan kita lebih kuat. Itulah dia kupasan daripada dua orang panel kita. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Maliki atas perkongsian dan juga terima kasih juga kepada Puan Azrina atas perkongsian yang tadi dan juga terima kasih atas segala tips. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita kongsikan ini dapat berguna kepada mereka yang menyaksikan. Dan kepada mereka yang menyaksikan mungkin tak dapat tengok secara live, boleh kongsikan video ini pada Facebook anda untuk kita sama-sama kongsikan input yang kita perolehi. Percayalah, Allah sahaja hilangkan matahari, berikan kita petir dan guruh. Kita tertanya-tanya mananya hilangnya matahari. Ingat, Allah nak berikan kita pelangi. Terima kasih. InsyaAllah kita akan berjumpa di topik-topik yang akan datang dan terus sokong iLead. Dan saya Noy Izzomi Hashim mengucapkan minta maaf kalau ada sebarang kekurangan dan sebagainya. Dan insyaAllah kita akan berjumpa di masa yang akan datang. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Jumpa lagi. Ya, selamat Hari Raya. Jumpa lagi.